wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang dihormati Sahibu Samahah Profesor Datuk Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Yang dihormati Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Perlis Ustaz Tajul Urus. Yang diberbahagia pengurusi masjid, ahli-ahli jawatan kuasa Fatwa Negeri Perlis dan juga ahli-ahli Jabatan Negeri Perlis, hadirin hadirat dan saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita dapat bertemu pada program Ziarah Mufti pada kali ini, yang mana program ini adalah program berkala yang dilakukan pada setiap masjid yang mana kita akan round di Negeri Perlis, iaitu Jabatan Mufti Perlis akan turun ke setiap masjid untuk menjawab as'ilah, iaitu persoalan-persoalan dan juga berkaitan isu semasa yang mana diajukan oleh masyarakat. Hampir setiap hari ataupun boleh kita katakan tiap-tiap hari soalan-soalan akan ditanyakan kepada Jabatan Mufti Perlis, dan inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan ataupun dilakukan oleh Jabatan Mufti Perlis adalah untuk turun ke setiap masjid dan akan menjawab persoalan-persoalan tersebut. Dan pada hari ini kita akan terus kepada soalan yang pertama tanpa kita membuang masa, iaitu soalan yang pertama yang akan diajukan kepada Sahibu Samahah adalah berkaitan perkara yang mana viral berlaku dalam masyarakat kita sekarang, iaitu perkara yang mana berlaku di laman sosial, iaitu di TikTok, Instagram dan lain-lain aplikasi. Benda ni kalau orang mana anak muda ada TikTok tahu, iaitu hukum jualan cedok-cedok. Mungkin tak pernah dengar. Tak apa, kita explain dulu apa itu hukum jualan ataupun jualan cedok-cedok ni macam mana. Jualan cedok-cedok ni situasi dia seperti mana? Ada seorang peniaga, dia berniaga, dia buat live. Kemudian orang yang menonton live tersebut, dia bayarlah RM30 ke RM50. Kalau dia bayar RM30, dia dapat 3 cedokan. Cedokan pertama ataupun ada balang di depan tersebut, orang yang buat live tu dia akan cedok dengan balang ke apa ke. Cedokan pertama, apa yang tersangkut kat situ, maka dapat kepada orang bayar tadi. Kalau dia bayar RM50, mungkin dapat 3 cedokan. Maksudnya nasib lah apa yang sangkut. Ini yang viral dalam laman sosial. Maka ini menimbulkan kemusykilan dalam kalangan masyarakat. Bolehkah muamalah seperti ini dilakukan? Jadi tanpa membuang masa, saya menjemput Profesor Madya, Profesor Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asri untuk menjawab persoalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara pengerusi, mungkin tuan-tuan kenal ni Ustaz Amir Farhan. Dulu dia aktif di belah Penang. Sekarang ni dia dah mai ke Perlis sebagai salah seorang anggota di dalam mubaligh Jabatan Mufti. Yang saya kasihi timbalan saya Al-Fadhil Ustaz Tajul Urus. Ustaz Tajul ni orang Kelantan, tapi dah banyak lama dah, beberapa bulan dah duduk Perlis ni. InsyaAllah jadi orang Perlis ha. Saya suruh dia beli tanah tang ni lah. Tuan Imam, ahli jawatan kuasa dan juga kaki tangan Jabatan Mufti. Hari ini saya suruh Jabatan Mufti kaki tangan ni mai sebagai support tempat ni lah. Saya tahu nak buat program di Titi Tok Bandak ni tak mudah, nak sampai pun payah. Pengalaman kita kalau Titi Tok Bandak ni nak buat dia pun kata cari tak jumpa lah, takut terjun bendang lah. Jadi kita tahu. So saya kata Titi Tok Bandak kena mai kan, tempat lain pun kena mai juga. Pasal Titi Tok Bandak ni nak sampai, dia dalam macam perjalanan dunia ni lah. Mula-mula dia susah dulu, barulah dia jumpa masjid di tengah-tengah ni. Jadi kita pernah buat program di sini. So tuan-tuan tengok ramai tokoh-tokoh ni, ustaz-ustaz ni ada di sini.
daripada Jabatan Mufti sebagai tanda program ni, program Jabatan Mufti. Tuan-tuan bolehlah nak tanya mereka ke, nak bersoal jawab sampingan dengan mereka ke, ataupun nak tanya apa program yang dibuat oleh jabatan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya jawab soalan ni. Sebelum saya nak jawab soalan ni, saya nak jelas dulu tentang jual beli ni dalam agama. Kita tahu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Jual beli dihalalkan dalam agama. Cumanya ada disiplin, ada peraturan-peraturan ataupun ada prinsip-prinsip yang tak boleh dilanggar. Antaranya tadi riba. Antaranya tadi perjudian ataupun bohong, jual beli yang tipu. Tapi antara perkara penting yang dilarang, yang tak dibenarkan dalam jual beli ini, satu bab dinamakan dengan gharar. Gharar ni maksudnya kita tak tahu, tak apa jelas apa yang kita beli tu. Ada benda yang kita tak clear dalam benda yang kita beli tu, kan? Dia panggil lack of clarity. Benda-benda ada benda kita tak jelas apa yang kita, mungkin kita jelas harga tapi kita tak jelas barang. Mungkin kita jelas barang, kita tak jelas harga. Mungkin kita tak jelas bila benda tu nak sampai dan seumpamanya lagi. Apabila ada gharar, ada benda yang tak jelas ni, yang boleh menyebabkan ada pihak akan terinaya, maka agama melarang jual beli yang seperti ini. Ini kita kena tahu dulu. Sebab itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasa wa bai'il gharar. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada bai'il hasa. Bai'il hasa dulu ni berbagai tafsiran para fuqaha tentang maksud bai'il hasa. Antaranya dia ambil batu, dia baling. Hak mana yang kena batu tu, hak tu beli. Macam kita duk membaling kan? Kan? Yang bah? Yang tembok-tembok dah kan? Hak mana yang kena, hak itulah yang kita beli. Ni bukan cerita baru ni. Ni cerita zaman Nabi dah. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi larang bai'ul hasa dan Nabi larang bai'ul gharar. Bai'ul gharar maksudnya beli benda yang tak pasti. Tak pasti. Tak pasti tu macam tak pasti, macam saya kata tadi, tak pasti harga, tak pasti barang. Dalam Sahih Al-Bukhari secara sanad, yakni secara sanad Bukhari, dia tak ada hadis tentang bai'ul gharar ni, larangan bai'ul gharar. Tapi dia ada tajuk, Bukhari letak tentang bai'ul gharar wal habalatil habalah. Bai'ul gharar dan habalatil habalah. Habalatul habalal habalah, habalil habalah ialah itu ada hadis dalam Bukhari. Bukhari ni dia ada dua cara. Ni untuk orang yang mutakhassis lah, orang yang special dia ambil khusus dalam bidang ni. Bukhari kadang-kadang ada benda yang tidak ada dalam hadis secara sanad, tetapi ada matan itu secara tajuk. Yakni dia panggil tarajimul Bukhari, terjemah Bukhari. Terjemah tu tajuk-tajuk dia. Kadang-kadang ada hadis dia bawa sebagai tajuk yang mana tak ada sanad penuh. Ada rawi a'la dia, rawi yang atas ya, an Ibnu Umar umpamanya, tapi tak ada sanad Bukhari. Yang ni dia panggil mu'allaq. Hadis-hadis mu'allaq dalam Bukhari. Hadis Bukhari ialah hadis yang full dengan sanadnya. Hadis bai'ul gharar tak ada, tapi Bukhari buat tajuk. Hadis ini sahih, cuma tak ada dalam Bukhari je, bukan tak sahih. Tapi dia tambah satu lagi, habalatil habalah. Habalal habalah. Habalil habalah ialah Nabi larang, nahan Nabi an habalil habalah. Habalil habalah ni hubla ni perempuan. Mar'atul hubla. Hubla ni apa? Mengandung.
Arab ni dia ada satu jual beli, iaitu dia jual anak unta yang dalam perut mak dia tu. Tak keluar lagi anak unta tu, dia jual dah. Bila dia jual, boleh jadi masa keluar ni elok, boleh jadi tak elok, boleh jadi cacat. Nabi SAW larang. Bukhari tak letak hadis larangan gharar, tapi dia letak hadis tu bagi menunjukkan yang tu termasuk di dalam gharar. Gharar maksudnya dalam ketidakpastian tadi, benda yang tak pasti, yang dilarang oleh syarak. Ada hadis dalam Bukhari yang jual beli zaman dulu yang Nabi larang, iaitu dia panggil al-mulamasah wal munabadzah. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil mulabasah wal munabadzah. Nabi larang daripada mulamasah dan munabadzah. Mulamasah ni ialah zaman dulu dia jual, khususnya dulu tak ada macam apa ustaz kita kata ni apa, main dalam TikTok semua ni kan. Dia ada apa, kain lah, benda ringan. Kain mana yang dia baling, siapa sambut kain tu, dia kena beli kain tu. Dia baling kain tu kat kita, kita tangkap kain tu, kita beli baju atau kain berkenaan. Walaupun kita tak tahu lagi kain tu elok ke tak elok ke, luas ke sempit ke, tapi once you touch it, you have to buy it. Kalau dapat sentuh, kena beli. Ini Nabi SAW larang. Pasal apa? Pasal apa tuan-tuan? Pasal gharar tadi. Pasal kita beli benda yang kita tak pasti. Kita tak mau, tiba-tiba kita dapat yang tu. Kita nak macam ni, tiba-tiba memang kita nak beli kain, tapi tiba kita nak beli mungkin kain merah, dapat kain biru, tapi terpaksa beli juga dah, sentuh. Nabi SAW larang. Jadi tuan-tuan tahu, semua jual beli yang mana kita pembeli tak tahu secara pasti benda yang kita beli, dia adalah dilarang ataupun haram. Sebelum saya nak jawab yang ni, saya nak sebut yang tu dulu. Cumanya para ulama, Al-Imam Nawawi bila dia syarah Sahih Muslim, dia sebut tentang, dia panggil al-ghararu al-yasir, al-ghararu al-haqir, tu istilah Imam Nawawi. Tapi dalam fuqaha biasanya ada panggil al-ghararu al-yasir. Gharar ketidakpastian yang sikit, yang ni ma'fu anhu, yang dimaafkan. Contoh macam mana? Klasik punya contoh zaman dulu punya contoh. Saya buat zaman baru. Zaman dulu dia kata contohnya macam kita beli, katalah kita beli gandum, kita beli buah-buah yang banyak dalam satu gandum ataupun berah. Kata berah ni standard A, betul lah tengok berah, tapi mungkin tak dalam beribu biji tu adalah berah yang petah, ada? Mungkin tak? Mungkinlah juga ada yang hitam setengah, mungkin tak? Benda macam tu sukarlah nak dielak. Gharar yang ketidakpastian yang begitu yasir, sedikit, dimaafkan. Dia orang ada buat juga contoh yang lebih luas daripada itu, iaitulah zaman dulu dia panggil hamamat. Hamamat ni ataupun bilik mandi awam. Dulu bilik mandi, tuan-tuan pergi kat Turki tu tengoklah, orang Turki khususnya bilik mandi depa canggih-canggih. Ada bilik mandi awam ni kena bayar. Kita bayar untuk masuk. Lala ni kita tandas awam lah kan. Tapi bila kita bayar, sama tak kadar kita guna air? Mungkin pengerusi guna air kurang berdasar, saya guna air banyak lagi. Tapi bayar satu harga, kadar guna air tak sama. Yang ni dalam kitab klasik dulu dia maafkan. Lah ni tak tahulah, sebab lah ni boleh tukar air kan. Sebab dia kata yang tu susah lah. Siapa nak pindah boleh duduk mandi, berapa cebok dia ni mandi. So dia bagi satu harga. Dia kata, tuan
Saya tadi bayar RM2 tapi saya mandi 2 cebok tak bayar ya. Hang siapa suruh mandi 2 cebok kan. Yang tu dia kata gharar yang yasir. Saya buat contoh lain lah tuan-tuan, nak bagi mudah. Kat zaman, bukan zaman dulu, zaman lah juga, orang jual rambutan, jual 100 biji, luang semua elok kan. Tiba-tiba balik kupas-kupas yang sebiji tu ada hitam. Mungkin tak? Mungkin tak tuan-tuan? Adakah penjual berdosa? Tak. Adakah kita confirm 100% elok? Tak boleh confirm. Tapi susahlah benda macam tu. Gharar ni yasir, sikit. Zahirnya biarkan elok lah. Sama lah macam beli durian. Kita tengok semua elok dah dalam, kan? Sebiji lah durian tu. Tapi kita nak confirm ada berapa ulas dalam tu, payah. Dia tak? Dia timbang macam tu, buka-buka, Allah, 4 ulas lah. RM20 kau kena, seulas RM5 je lah. Tu tak kira lagi. Saya pernah beli kena RM40, ada 5 ulas lah. Tu dia seulas apa kat RM10 tu kan. Yang ni benda susah lah. Tapi hakikatnya durian tu kita dah terima lah, durian kita beli kan. Okey, tuan-tuan tutup pintu tu juga. Sekejap dia gigit, nyamuk gigit kat belakang. Bila tuan-tuan tahu hal yang macam ni, cedok-cedok ni, kalau kita cedok, kita bayar RM10, kita harap dapat yang lain, dapat yang lain. Gharar, larang. Kita duk ingat untung, rupanya rugi. Yang ni diharamkan. Pasal kita tak pasti apa yang kita dapat. Cumanya kalau dia buat macam ni, benda ni 10 biji RM10, tapi saya cedok, kalau korang 10 biji saya tambah, kalau lebih dapat kat pembeli. Yang tu tak apa, sebab kita tak rugi. Hak tu hadiah dia lah, hak lebih. Pasal kita confirm dah, kita nak beli yang 10 tu dapat. Hak tambah tu bukan harga dia, hak tambah tu apa? Tambahan dari pihak penjual. Macam kita beli rambutan 100 biji, dulu orang jual biji lah timbang kan. 100 biji rambutan kata RM5. Kita beli RM5, dia ambil lagi 10 biji, dia bagi tanah tambah. Hak tambah tu hak dia. Tapi kalau dia kata hang cekak sekali rambutan ni, yang mana naik RM10, korang nasib hang lebih, hang untung. Tak boleh. Jadi macam judi, jadi macam pertaruhan. Sebab tu di dalam fatwa kita haramkan tu yang mesin hak budak-budak duk pergi main tarik anak patung tu, angkat-angkat jatuh, tak dapat apa, judi kan. Nak ambil hak lain, dapat yang lain, tersangkut yang lain. Artinya tidak berlaku taradin, berlaku redha meredai antara satu sama lain di dalam jual beli. Kerana agama dia buat hukum hakam ni, dia tak mau orang bermusuh kerana jual beli. Kita dendam, Allah, aku kena tadi. Sebab tu gharar ni kadang-kadang nak kena penipuan ni, ghish, kadang-kadang penipuan selain ghish, kadang-kadang dia tunjuk di dalam buku menu tu udang besar. Kita pun tengok, Masya Allah, sedap mah order udang tu. Mai tu dia besar ni lah. Tipu masuk dalam penipuan. Dia berdosa kena menipu. Melainkan dia tulis itu gambar hanyalah hiasan, tidak ada kena-mengena dengan jualan yang sebenar. Tak apa lah, dia habang siap-siap. Tapi kalau dia tulis kecil sampai orang tak nampak, tuan-tuan pergi kat sebahagian tempat di KLIA pun ada, tengok gambar hebat, main-main tak hebat. Ini pun nak kena jaga-jaga. Wallahu ta'ala alam. Demikian jawapan daripada Sahibus Samahah, jelas.
apa yang saya tertarik dengan sebelum mana Sahih Usamah menjawab, beliau ada menyebutkan tentang turjamatul bab oleh Imam Bukhari. Mungkin ada yang mana tak biasa dengan Sahih Bukhari. Apa benda tu turjamatul bab oleh Imam Bukhari? Turjamatul bab oleh Imam Bukhari merupakan salah satu bab yang diletakkan, chapter yang diletakkan oleh Imam Bukhari. Bahkan Maulana Anwar Shah Kashmiri, ataupun lebih tepatnya Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, pernah mengarang kitab Al-Abwab wal Tarajim, mengumpulkan 60 ataupun 70 usul Imam Bukhari bila mana dia nak letakkan satu-satu bab. Kita mungkin kalau kita tulis artikel ke apa-apa kita tulis, kita pakai letak aja tajuk. Tetapi Imam Bukhari dia ada 60 atau 70 usul untuk meletakkan sesuatu chapter ataupun bab dalam Sahih Bukhari. Jadi saya nak kempen sikit lah kat sini. Siapa yang mana nak tahu lebih-lebih tentang bidang hadis ni, pergi ke CHOS, Center of Sunnah, di bawah isnad daripada Jabatan Mufti Perlis lah, diketuai oleh Ustaz Wafiq kita yang ada di sini. Tempat dia di Arau. Kalau jadual dia mungkin boleh tengok di Facebook Jabatan Mufti Perlis berkaitan pengajian di CHOS, Center of Sunnah yang berada di Arau. Okey, itu kalau nak tahu dengan lebih lanjut tentang ilmu hadis, boleh pergi ke situ. Soalan yang kedua yang mana kita akan bicarakan pada malam ini adalah berkaitan, sekarang kita berada pada bulan Muharram. Waktu dulu, pada zaman dahulu dan juga zaman sekarang masih ada juga, masih viral lagi. Mungkin tuan-tuan pernah dengar benda ni. Waktu saya kecil pun saya dengar benda ni. Iaitu berkaitan bila mana masuk bulan Muharram akan timbullah tulisan yang mana mengaitkan bahawasanya sukan bola sepak ni betul ke dia ambil yang sukan bola sepak bola ni daripada peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain. Kita pernah dengar benda tu. Daripada kecil kita dengar benda tu, betul ke sukan bola sepak tu dikaitkan dengan peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain dan juga kepala dia ditendang dan disepak? Benarkah bola sepak diambil daripada itu? Dan bila mana kita bicarakan tentang isu ni, kita hendak juga mengetahui perkara sebenar tentang sedikit tentang ringkasan peristiwa apa yang berlaku pada bulan Muharram pada Sayyidina Husain. Mohon pencerahan daripada Sahih Usamah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni soalan ni dia panjang lah sikit, tapi saya tentu kena sabar nak dengar. Saya ni adalah antara orang yang awal sejak muda dulu menulis tentang kisah-kisah fitnah yang berlaku di kalangan para sahabat ni. Nak ingat baliklah cerita ni kan. Sebelum tu saya nak sebut bahawasanya bola ni, tak tahulah, yang ni kena tanya ahli sejarah lah. Setahu saya sejak zaman 1-2 kurun sebelum Masihi lagi, Cina dah ada dah main bola ni. Dia panggil cuju ke apa kan, apa nama orang-orang Roman, ancient Roman, masyarakat kuno Roman pun dah sebelum beratus tahun, ribu tahun dah sebelum daripada kedatangan Islam lagi dah ada dah bola ni. Cuma dengan cara mereka masing-masing lah. Nak kaitkan dengan Sayyidina Husain ni payah lambat lah orang kata. Cuma saya nak sebut lah, dia tanya Sayyidina Husain ni. Al-Husain bin Ali bin Abi Talib, cucu Nabi SAW. Semua orang tahu. Abang dia nama apa? Abang dia nama apa? Al-Hasan. Nabi kata apa? Hadzan sayyida ahlil jannah. Kedua-duanya merupakan ketua ahli jannah. Sayyidina Husain ini kita tahu ayah dia siapa? Ali bin Abi Talib. Pada akhir zaman pemerintahan Uthman bin Affan berlaku krisis, fitnah, sehingga membawa kepada pembunuhan Uthman bin Affan. Uthman bin Affan dibunuh di dalam rumah dia ketika sedang membaca Al-Quran. Mashaf yang mereka tikam Sayyidina Uthman tu, darah tu tersimpan lagi di Uzbekistan. Saya pergi tengok, Ustaz Kadir ikut saya apa, dia pun pergi tengok di Tashkent. Itu memang original. Zaman dulu dia pergi sana, tersimpan, dibuat satu tempat khas. Pemberontak masuk dan bunuh Uthman bin Affan. Selepas Uthman bin Affan dibunuh,
dunia Islam tak tenteram. Berlaku perbalahan dalam nak membalas balik orang yang bunuh Sayyidina Osman. Aisyah bantah, Muawiyah bantah. Muawiyah di Syam, Aisyah isteri Nabi SAW. Bila Ali naik dalam keadaan yang getir, Al-Afiki bin Al-Aqi, dia memberontak, menguasai Madinah. Jadi Ali tak ada pilihan, terpaksa membentuk kerajaan. Walaupun sahabat sedang panas marah tentang pembunuhan Osman. Macam mana Osman boleh dibunuh? Takkan sahabat tak defend dia di rumah dia? Osman tu sendiri, Sayyidina Osman, dia tak benarkan orang defend dia. Dia tak mau orang bergaduh kerana dia. Jadi mereka bunuh ketika dia sedang berpuasa. Ketika umur dia 90 tahun lebih. Dia mimpi, dia kata, Rasulullah kata kau buka puasa dengan aku dalam syurga. Setelah itu Ali naik. Bila Ali naik, keadaan sukar, berlaku macam-macam. Berlaku peperangan Jamal, berlaku peperangan Siffin. Orang berpecah, ada pro Ali, ada tidak pro Ali. Dan Ali pindah pusat pemerintahan dia di Kufah. Tuan-tuan pernah dengar perkataan Kufah? Kufah ni di mana? Di Iraq. Dua kota tuan-tuan dengar, satu Kufah, satu Basrah. Basrah diasaskan oleh Sayyidina Umar sebagai bandar tentera. Hasanul Basri, tuan-tuan dengar. Basri itu Basrah lah. Basrah. Okey. Apabila Ali dibunuh oleh puak Khawarij, Sayyidina Ali dibunuh oleh puak Khawarij, pemerintahan diambil oleh anak Sayyidina Ali, iaitu Al-Hasan bin Ali. Dia khalifah yang kelima. Tapi dia perintah tak lama, dia tengok keadaan susah. Muawiyah tak puas hati. Muawiyah tak claim dia khalifah, tapi dia duk tuntut siapa yang bunuh Osman. Dia di Syam. Orang Syam, orang Syria, Syam ni kalau istilah dulu Syam, Palestin, Jordan, Syria. Ini dinamakan Syam. Orang kawasan tu, mereka begitu setia dengan Muawiyah. Muawiyah ni satu pemerintah yang pandai di sudut tabir urus politik. Sehingga orang yang maki dia, sahabat sebagai yang kata, aku bimbang kau bila tengok dia, kau sangka dia Mahdi. Walaupun Sayyidina Umar marah pada dia beberapa tindakan, tapi Umar tak pernah pecat dia, kerana dia berjaya mengawal Syam. Sedangkan Ali di Kufah, orang Kufah ni masalah. Dia tak setia dengan Ali, banyak buat masalah dan banyak tipu Ali. Kufah sekarang kan sebab tu dia kata, kami bukan Syiah Kufah, kami tidak akan meninggalmu wahai Abul Hasan. Kan Ali, mereka tak setia dengan Ali. Dan ada riwayat daripada Aisyah kritik orang Iraq ni. Ya ahlal Syam, dhahaba ilaikum nafarun kathirun min ashabi Rasulillah, fayatunana bi ahadithi ma na'rifuha wa ma na'rifuha. Wahai orang Syam, ramai sahabat pergi kepada kamu, tapi bila kamu mai ke Madinah, semua hadis yang kamu baca kami tahu. Wa ya ahlal Iraq, dhahaba ilaikum nafarun qalilun min ashabi Rasulillah, fatatuna bi ahadithi ma na'rifuha wa ma lam na'rifuha wa ma la na'rifuha. Wahai ahli Iraq, sikit sahabat yang pergi pada kamu dibandingkan Syam, tapi bila kamu patah balik, kamu bawa hadis yang kami tahu dan kami tak tahu. Macam orang Iraq ni akal dia banyak. Walaupun Al-Kawthari dan seumpamanya tak apa setuju dengan riwayat tu, tetapi inilah realiti orang Iraq. Apabila Muawiyah memerintah, Muawiyah ni memerintah Syam lama, 40 tahun, termasuk 20 tahun di bawah pemerintahan dia sebagai khalifah. Selepas daripada Sayyidina Hasan serah jawatan pada Muawiyah. Bila dia serah jawatan pada Muawiyah, tahun tu dipanggil Amul Jamaah, tahun perpaduan. Pasal apa? Orang Islam damai. Muawiyah memerintah. Muawiyah pusat pemerintahan dia di mana? Di Syam. Sebab tu tuan-tuan tengok di Dimash tu,
Dia jadi pusat pemerintah Islam. Maksudnya Khulafa' Ar-Rasyidin merintah di mana? Di Madinah. Nabi di Madinah, Abu Bakar di Madinah, lagi Omar di Madinah, Osman di Madinah, Ali pun di Madinah. Tapi Ali selepas itu pergi ke Kufah. Selepas Ali, Hasan serah jawatan, Muawiyah pemerintahan dia di Syam. Tuan-tuan kena tengok peta, baru tuan-tuan faham. Bukan dekat ni, bukan Kangak ke Arau ni, bukan Arau ke Johor Bahru, jauh lagi, ambil masa lama. Tapi itulah luasnya dunia Islam. Bukan ada kapal terbang, ada apa? Kuda lah. Bila Muawiyah meninggal, pemerintahan diambil oleh anak Muawiyah. Nama apa? Nama apa? Yazid bin Muawiyah. Yang ni nak kena siapa ikut di sejarah, baru dengar yang ni baru faham kenapa Syiah mengamuk. Ni Ashura ni pasal apa dia pukul diri dia tu, tuan-tuan kena dengar saya cerita habis. Yazid bin Muawiyah ni anak Muawiyah, anak kepada Maisun binti Bahdal Al-Kilabiyah. Maisun ni, tuan-tuan dengar ceramah saya lain, saya ceramah pasal syair, saya cerita pasal Maisun. Terkenal dengan puisi dia, la baitun takhfiqu fihi al-arwahu ahabbu ilayya min qasrin munifi wa labsun abaati taqarra aynaya ahabbu ilayya min labsi syufufi. Panjang syair dah, saya suruh baca syair tu kan. Dia Muawiyah buat istana elok kat dia, dia tak berhati, dia nak duduk dalam badui dia tu. Muawiyah talakkan dia sebab kerana panjang cerita, tuan-tuan boleh tengok ceramah saya yang lain bab tu. Ketika dia balik selepas ditalak tu, dia masa tu dia mengandung Yazid ni. Dia daripada Bani Kilab. Yazid ni dia membesar di Badui dengan mak dia. Kemudian dia patah balik pada pak dia, dan dia jadi khalifah selepas ayah dia. Ramai orang tak puas hati. Zaman Nabi lantik secara syura, ni lantik anak. Tapi tuan-tuan, saya nak cerita, saya bukan menyebelahi Muawiyah, tapi dalam sejarah bila nak lantik lain daripada tim tu, kekuatan tak ada, nak perlukan sokongan baru, negara akan berpecah. Katalah lantik pi belah sana balik, sana pula akan buat bentuk, yang sini tak sokong, susah. Jadi setelah Muawiyah fikir mai, kena anak dia juga yang dah stabil dah sokongan ni. Ijtihad dia lah, kalau dia salah dia jawab depan Allah Ta'ala lah, dia sahabi kan. Siapa yang minat bab ni, dia baca Syekh Munir Ghadban tulis buku tajuk Muawiyah bin Abi Sufyan sahabiyun jalil wa malikun mujahid, itu. Okey, tak apa. Bila Yazid naik, Al-Husain bin Ali tak puas hati. Husain bin Ali duduk di mana? Dia duduk di Madinah. Tuan-tuan dengar elok, Syiah di Malaysia ni pun dengar elok. Hampa baca balik riwayat ni secara teratur. Saya nak sebut apa yang saya ingat. Okey. Bila Al-Husain duduk di Madinah, penduduk Kufah yang dulu tak setia dengan Ali, sehingga menyebabkan Ali terbunuh, mereka mula hantar surat kepada Al-Husain bin Ali, kata bahawasanya jemput mai ke Kufah, kami nak lantik kau jadi khalifah. Surat menyurat yang mereka hantar sehingga diriwayatkan oleh ahli sejarah 500 surat. Tuan-tuan, dulu bukan ada WhatsApp ni, surat ni orang kena hantar ni 500. Kita terima orang kutuk kita mesej 5 pun pening dah. Lepas tu kalau orang sokong kita 10 pun, beramai orang sokong tu, padahal mesej siapa-siapa pun boleh forward kan. Ni surat by hand, tulis chop. Penduduk Kufah
minta Al-Husain bin Ali datang ke Kufah, kami nak sokong kau jadi khalifah. Al-Husain bin Ali lama-lama dia teringat mungkin pak dia ke di Kufah apa tak pasti, dia rasa macam nak pi. Bila dia rasa nak pi, dia hantar sepupu dia, Muslim bin Aqil bin Abi Talib. Ali ni Ali bin Abi Talib, dia ada adik dia nama dia Aqil bin Abi Talib. Jadi anak Aqil tu dengan Sayyidina Husain siapa? Sepupu lah kan. Pasal pak dia Aqil tu pak menakan, dia panggil Ibnu Ammihi, Arab kata. Dia hantar pi cek betul ke orang Kufah ni. Bila dia pi, dia cek, dia tengok orang Kufah ramai duk habaq, kami sokong. Tak tahulah ni ketua cawangan ke ketua bahagian kan, duk kata kami sokong. Mesej yang dapat pada Muslim bin Aqil, benda ni betul. Di Kufah ketika itu, gubernur dia An-Nu'man bin Bashir. Tuan-tuan ingat Nu'man bin Bashir ni sahabat Nabi. Ingat tak hadis yang mana Nabi larang tak sama pemberian pada anak tu, bila Bashir bagi pada Nu'man. Nu'man tu sahabat, pak dia pun dia sahabi, pak dia pun sahabi. Dia gubernur Kufah. Dia duk dengar lah cerita konspirasi kat bawah ni. Tapi oleh kerana mai duk nak ni nama Sayyidina Husain apa semua ni sahabat dia, dia macam buat tak mau nak dengar lah benda ni, nak berkelahi dengan orang hebat-hebat ni. Lama-lama geng-geng hak mengampu ni bawa berita ni pergi kepada Yazid. Habaq kata Nu'man bin Bashir orang duk buat konspirasi kat bawah, apa pun tak buat. Ni saya nak cerita bahasa kita nak faham ni. Bila benda itu berlaku, Yazid pecat An-Nu'man bin Bashir. Bagi Kufah dijaga oleh satu orang yang akan buat sejarah ni. Nama dia Ubaidillah bin Ziyad. Tuan-tuan kena ingat ni, Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah bin Ziyad, dia gubernur Basrah. Gubernur Basrah. Tuan-tuan faham saya cerita ni? Zuhari boleh? Okey. Ubaidillah bin Ziyad, dia gubernur Basrah. Yazid bagi terus hang ambil Basrah dan Kufah sekali. Bila dia ambil Basrah dan Kufah, dia ni samseng. Dia cek betul ke cerita konspirasi ni, geng-geng nak berjatuh ni, nak berjatuh khalifah ni. Pergi cek, dia hantar satu orang yang dipanggil dalam ahli sejarah sirah tulis Maqil. Maqil ni dia pergi, dia duduk pi, dia berlakon, dia pura-pura, dia menyamar lah kita, dia kira macam SB lah. Dia pi habang kata, aku ni sokong Husain, aku ada nak bagi bantuan sikit ke dia, 3,000 dinar. Tuan-tuan macam tu lah orang bawah ni kadang-kadang, weh 3,000 dinar dia sokong kita. Lama-lama dia panggil Maqil ni boleh duk rapat dengan tim ni, tim hak duk rancang ni. Tuan-tuan ingat tadi saya kata siapa yang pergi wakil Sayyidina Husain? Muslim bin Aqil bin Abi Talib, sepupu dia. Saya kena ulang lagi, tuan-tuan tak ingat. Tuan-tuan ingat hak mana satu pula dah ni tadi ni. Dalam sejarah ni, siapa nak belajar sejarah dengan hadis, dia kena selalu hafal nama, kan? Okey. Dia ni, dia berpusat di satu rumah, Hani bin Urwah
Tuan ambil dulu nama ni, Hanik bin Urwah. Ni dia punya markas dia, Hanik bin Urwah. Muslim ni duk survey di rumah ni lah, aktiviti dah. Last kali bila Maqil tadi ni yang umpan berapa, 3,000 dirham ni, depa mula percaya kat dia. Depa bawa dia pi ke rumah Maqil, dia pi ke rumah Hanik ni. Bila pi ke rumah Hanik ni, terus dia tahu siapa kepala. Dah SB dah dapat maklumat dah semua, bawa lah benda ni pi ke atas. Jadi Ubaidillah bin Ziyad, gubernur hak lantik ganti hak pecat tadi ni, hak yang saya kata Samsing tu, tangkap ni Hanik ni bin Urwah. Tangkap soal siasat dia. Dia tak mengaku. Wak mai kawan hak bagi 3,000 tadi ni hang kenal. Kena pangkap dah. Ni cerita kena pangkap ni bukan awak ni lah ni tuan-tuan, dulu lagi kat pilihan raya ni tuan-tuan tengok kan. Jadi dia tak apa yang nak kata apa. Orang Kufah yang kata sokong Husain tadi pakat mai tuntut. Ni dia dok kena soal ni, nak tanya siapa? Muslim bin Aqil tadi, wakil Husain tu duduk kat mana? Kat mana dia pergi? Dia tuan-tuan, dia tak beritahu. Orang Kufah 3-4 ribu orang mai kepung, kata bebaskan Hanik bin Urwah. Hak tadi yang kata penyokong ni. Ni tuan-tuan tak tengok, dia lompat parti. Depa mai, tapi bersama dengan Ubaidillah bin Ziyad, gubernur yang dilantik tu, dia pegang kepala-kepala. Dia pegang kepala-kepala ni. Semua ketua bahagian dia pegang. Dia pegang kepala-kepala kaum ni. Kepala-kepala ni nasihat depa semua. Weh orang Kufah, hampa jangan duk buat masalah lah. Ni sat lagi tentera Syam mai hancur kita semua. Hampa duk sokong buat apa Husain? Al-Husain bin Ali. Semua cari masalah ya, menyusahkan hidup dia. Ibu-ibu bapa mai kutip semua anak-anak muda yang mai duk kepung tadi, balik seorang daripada 4,000 tu tinggal 30 orang. Hak 30 orang tu pun belah lah kali, tak ada siapa lagi yang sokong Husain bin Ali. Orang Kufah memang tak boleh percaya. Dia banyak tu ya, orang gempak dia. Tadi dia bagi bai'ah kepada Muslim tu mewakili Sayyidina Husain. Cuma masalahnya Muslim bin Aqil ni, dia dah hantar surat pergi kat Sayyidina Husain, kata semua sini okey, mai depa duk tunggu nak sokong. Sekali saya cerita macam mana Sayyidina Husain mari. Dan kalau saya cerita yang panjang ni, kita tanya tajuk ni, saya penulis tajuk ni. Okey, tak apa. Last kali depa dapat tangkap ni. Siapa depa nak tangkap? Muslim tadilah, hak wakil sepupu Sayyidina Husain ni. Dia duk lari-lari, dia tumpang rumah satu orang Kufah tu, bagi dia tumpang, depa bagi dia makan apa semua, dia dah bahaya. Anak dia pergi habaq kat special brand ni, Muslim dia ada rumah kami. Pak dia tak suruh lah, barangkali depa pun tangkap dah. Bila tangkap, Ubaidillah bin Ziyad, gubernur tadi, tangkap, dan dia soal siasat, dia jatuhkan keputusan dia nak bunuh. Zaman tu tuan-tuan, nak bunuh sama-sama Muslim ni. Pasal nak pemberontak kena bunuh. Dia kata sebelum aku nak kena bunuh, aku nak minta wasiat. Dia tengok di tepi dia tengok Omar bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan pernah dengar nak nama Sa'ad bin Abi Waqqas? Pernah dengar tak? Sahabat Nabi, anak dia geng ni,
geng Bani Umayyah. Anak dia, sekejap, seminit lagi kita bang. Anak dia geng Bani Umayyah. Jadi bila dia tengok, dia kata, ni kaulah yang agak dekat dengan aku nak wasiat satu benda kat kau. Dia wasiat apa? Dah aku nak kena bunuh ni, tolonglah pi hantar kat Saidina Husin, kat Husin bin Ali. Kata jangan datang, innahum kadzabuka wa kadzabuni la ra'yin lil kadhib. Depa tu dustakan engkau dan dustakan aku. Tak ada pandangan, tak ada pendapat yang boleh kita terima bagi seorang pendusta. Orang kufur bohong. Aku tinggal seorang-seorang. Bunuh dia. Yang Saidina Husin bersiap nak keluar. Tuan-tuan, Saidina Husin keluar pada tahun 60 Hijrah. 60 Hijrah, bukan lama daripada tarikh Nabi wafat pun. Lebih kurang berapa? Tak sampai 50 tahun. Saidina Husin keluar pada tahun 60 Hijrah pada hari Tarwiyah. Tarwiyah hari berapa? 8 Zulhijjah. Sebelum Saidina Husin nak keluar, sahabat-sahabat bantah. Ni saya nak cerita bagi detail lah, tanya ni supaya Syiah dengar habis. Bang dulu lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, saya cerita sampai tahun ni? Ha? Tuan-tuan faham cerita saya ni? Faham tak? Ha? Okey. Saya cerita sampai mana ni? Ha? Dia nak bunuh. Okey, saya cerita sampai dia nak keluar tadi kan? Jadi Al-Husain bin Ali, siapa Husain bin Ali ni? Cucu Nabi SAW, kita tahu. Dia bersiap nak keluar. Dengar kata dia nak keluar pergi Kufah, sahabat-sahabat ramai bantah. Saya sebut senarai yang bantah. Yang bantah yang pertama Abdullah bin Abbas. Pernah dengar nama Abdullah bin Abbas kan? Siapa dia? Sepupu Nabi, cucu kan, sepupu Nabi, anak Al-Abbas, dua beradik dengan Abu Talib. Dia bantah. Dia kata kepada Husain, kalau aku ni boleh pegang runtun kau ni, aku buat. Dia kata, janganlah keluar pergi Kufah. Mari lagi siapa yang bantah dia? Abdullah bin Umar. Anak siapa? Anak Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar, dia duduk di Mekah, dia dengar cerita Husain nak keluar pergi Kufah. Dia pecut kenderaan dia 3 malam sampai mai jumpa Husain, Al-Husain bin Ali. Dia kata, inna jaddaka khuyira baina dunya wal akhirah fakhtarul akhirah wa anta bid'un minhu. Bab cucu datuk kau dulu diberi pilih antara dunia dan akhirat. Dia pilih akhirat. Kau ni satu bahagian daripada datuk kau. Allah Subhanahu wa taala telah sarafallahu ankum hadzal amr. Allah Ta'ala tak takdirkan benda ni, iaitu kuasa ni dapat ke hampa. Wa huwa khairul lakum. Benda ni baik untuk hampa. Tak sapi. Orang Kufah ni tak boleh pakai. Sayyidina Husain tak terima. Sayyidina Abbas tu, Ibnu Abbas tu, Husain naik kuda tu, belah sini, duduk pegang tali Husain, tak usahlah pergi, tak usahlah pergi. Mari Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Zubair ni akhirnya lawan Yazid, tapi dia nasihatkan Husain jangan pergi. Ila aina tazhab? Dia kata ila Kufah. Tadhhabu ila qaumin qatalu abaka wa ta'anu akhak. Kau nak pergi pada satu puak yang dulu bunuh bapa kau dan telah juga menikam abangmu. Husain kata tak, dia pun tulis surat kat aku. Dia pun tulis surat. Abu Sa'id Al-Khudri seorang ni bantah. Sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, tuan-tuan, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Abu Sa'id tu habaq kat Husain, jangan pergi. Aku pernah dengar pak kau siapa dah? Ali kata, malaltuhum wa abghabtuhum wa malluni wa abghaduni. Aku dah meluat dengan mereka ni, mereka pun benci kat aku. Aku dah meluat dan benci kat mereka, mereka pun dah meluat dan benci kat aku. La yakunu lahum wafa'un qat. Tak pernah ada setia langsung puak Kufah ni. Aku diuji dengan orang Kufah, kata Ali. Orang Syiah ni banyak Kufah ni. Dengar orang ni, orang Kufah.
Mereka kan duk pergi Kufah Syiah kan, pasal kubur Sayyidina Ali dari situ. Abu Sa'id kata tak payah pergilah. Adik dia sendiri Husain ni ada Ali ni ada anak dengan isteri lain daripada Fatimah, Muhammad Hanafiyah. Dia pun bantah dalam perjalanan Husain, pasal Husain tak dapat berita lagi bahawasanya ni jangan mai. Dalam perjalanan Husain bin Ali ke Kufah, dia jumpa seorang penyair yang terkenal zaman itu. Siapa yang tonton ni, yang mengaji syair, dia tahulah, Farazdaq. Farazdaq adalah syair, penyair terkenal. Husain jumpa dia di jalan, tanya Farazdaq, macam mana keadaan orang Kufah? Dia nak pergi Kufah tu, semangat tu, surat tu hantar ni. Farazdaq jawab benda yang betul ke Al-Husain bin Ali. Farazdaq sokong Husain. Qulubuhum ma'ak wa suyufuhum ma'a Bani Umayyah. Hati mereka kata belah kau, tapi pedang mereka bersama Bani Umayyah. Sayyidina Husain pergi. Bila pergi tadi, Ubaidillah bin Ziyad dia hantar satu orang nak pergi tahan Husain. Jangan mai, patah balik. Orang tu nama dia Al-Hur bin Yazid At-Tamimi. Tuan-tuan kena dengar nama ni, ingat nama ni. Sekali saya nak cerita ujung, tuan-tuan lupa pula. Ingat tak? Al-Hur bin Yazid At-Tamimi, yang ni dia pergi jumpa Husain di Al-Qadisiyah. Dia kata, aku minta tolonglah wahai Husain, patah balik daripada mana kau datang. Arji'u haitsuma ji'tum, patah balik kamu semua daripada mana kamu datang, jangan datang. Orang Kufah tak benar. Dan Husain dah dapat berita bahawasanya orang Kufah ni Muslim bin Aqil dah dibunuh lah. Patah balik. Dia kata patah balik. Janganlah kau jadikan Allah menguji aku keranamu, kata. Sayyidina Husain kata, ibta'id anni sakilat kau ummuk. Tapi kata Husain kata, ibumu kehilanganmu. Ni Arab ni bila kata sakilat kau ummuk ni, macam dia kata mak hang hilang hang ni kira leceh lah. Kata dia ni Al-Hur bin Yazid At-Tamimi ni pun kepala gangster kak ni. Dia kata law qalahu ghairuka, kalau orang lain yang kata benda ni, aku balas kat dia dengan mak dia sekali. Walakin madza aqul anta ibnu binti Rasulillah, anta ibnu khairin nisa'il alamin lil alamin. Apa aku nak buat? Engkau anak wanita yang terbaik bagi sekalian alam. Aku hanya boleh diam dengan kau, aku tak boleh nak jawab. Tapi aku minta kau patah balik lah, jangan main. Yang ikut Husain ni, Sayyidina Husain ni 72 orang, bukan ramai. Adik-beradik dia semua ikut. Termasuk yang ikut ni anak-anak ni Muslim bin Aqil tadi. Tu sepupu dia kan. Dengar kata pak mereka dibunuh, dia kata Husain, kita tak boleh patah balik, kita kena pergi tuntut bela. Jadi Sayyidina Husain dia ada hasrat macam nak patah balik masa dekat Qadisiyah tu. Dia kata mana boleh, bapak kami dah kena bunuh, kita kena teruskan. Sayyidina Husain terus sehinggalah sampai di Karbala. Itu yang tuan-tuan tengok Syiah duk batu Karbala tu. Saya tanya, aina nahnu, di mana kita? Daripada Karbala. Sayyidina Husain kata karbun wa bala. Arab ni karb untuk susah, bala tu bala. Sayyidina Husain kata bahkan tempat ni susah dan bala. Di Karbala ni, tunggu tadi. Tuan-tuan ingat saya sebut anak sahabat tadi ni, Omar
bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anak Sa'ad bin Abi Waqqas. Allah tuan-tuan, sedih berkelahi anak-anak sahabat ni. Dia wakil gubernur tadi ni, Ubaidillah bin Ziyad, yang jaga Kufah. Dia jaga Kufah, dia tak bagi masuk kawasan dia. Dah dia lantik jadi gubernur Kufah. Dia hantar Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas tunggu 4,000 tentera, 5,000 tentera. Masa awal tu 4,000, sekali saya buat dia campur balik 4,000 tentera. Dia kata, Hussein, patah baliklah, patah baliklah, tak payahlah. Hussein kata, aku bagi 3 pilihan, kamu pilih. Pertama, dah kepung lah ni tuan-tuan, 72 orang nak lawan 4,000, macam mana tentera? Pertama, aku patah balik. Yang kedua, azhabu ila saghrin min sughuril muslimin, aku pergi pada mana-mana benteng orang Islam, tak kiralah pergi mana-mana wilayah. Satu lagi, azhabu ila Yazid wa adau yadi ala yadihi, satu lagi tak apa, aku pergi pada Yazid, okey, aku sokong dia. Ini Sayyidina Hussein kata. Dia orang kata tak apa macam ni, kami setuju yang pergi pada Yazid dah. So berdamai. Hussein pergi jumpa Yazid, bawa mesej ni pergi ke gubernur. Dulu tak boleh lah, tak boleh telefon, Assalamualaikum gubernur, ni Sayyidina Hussein dah setuju nak jumpa Yazid. Tak ada ha? Nak kena apa? Hantar kuda api tu jumpa gubernur daripada Karbala. Pergi jumpa gubernur biasalah, gubernur ada, benda tu bagus juga. Dia pergi jumpa Yazid. Ni mangkuk ayun pengampu seorang tu ada, nama dia Syamrun bin Zihawshan, nama apa pelik. Dia ni kata, apa nak pergi gubernur? Dia mari kawasan Kufah, kuasa kau lah, dia kena serah diri di bawah pemerintahan kau. Gubernur khalifah di Syam, serah diri, baru kita selesaikan dengan dia macam mana. Gubernur dengar, betul juga dia main kawasan kita kan, aku lah ni mangkak tak ada punca nak menjadi kan. Dia ni hasut. Dia kata macam ni lah, hang pergi lah, pergi selesai. Dia hantar Syamrun tu pergi. Syamrun tu pergi gabung dengan Umar bin Sa'ad. Umar bin Sa'ad dia lantik pergi jadi gubernur tempat lain, dia kendali, dia sekat. Dia kata tak ada pilihan Hussein sekarang, serah diri, kami serahkan kau pada gubernur. Sayyidina Hussein berdiri, dia 5,000 orang, dia 72 orang. Sayyidina Hussein kata, irji'u ila anfusikum wa hasibu, fikir balik, kamu nak lawan aku ni satu-satunya lagi cucu Rasulullah Ta'ala ni. Nabi beritahu aku dah ketua ahli syurga. Semua orang takut, semua orang tak berani lah. Hampa fikir tentang akhirat hampa. Hasil daripada kempen Sayyidina Hussein tu, 30 orang daripada 5,000 tu lari masuk tim Sayyidina Hussein. 30 orang, jadi 100 lebih lah. Termasuk yang lari tu Al-Hurr bin Yazid At-Tamimi tadi, yang habaq kat dia tu, yang Sayyidina Hussein kata sakilat kau ummuka, mak kau kehilangan kau tu, yang dia kata aku tak boleh jawab lah, yang kata kalau orang lain kena kan. Dia masuk, padahal dia ketua tentera, dia masuk. Orang kata macam mana hang berpaling?
Dia kata aku pilih akhirat. Dia kata aku tak mau. Okey ni cucu Nabi Jadi Sayyidina Husin duduk. Mereka duduk balik sana, Sayyidina Husin duduk sini. Tak berlawan apa. Mereka duduk kata Husin kena serah, Husin tak mau serah. Sayyidina Husin tak mau serah. Bila mari time semayang Zuhur dengan Asar, Sayyidina Husin semayang jemaah. Geng tentera tu semua ikut Sayyidina Husin dia semayang. Berjemaah sekali. Mula-mula Sayyidina Husin kata lana imam walakum imam. Ke imam kami hampa imam sendiri. Dia tambahkan kami semayang belakang kau Husin. Dia pun hormat cucu Nabi. Mai masuk semayang maghrib dengan Isyak, dia pun hormat cucu Nabi. Malam Sayyidina Husin nak tidur, nampak dia pun nak bergerak. Mai Sayyidina Husin kata ada apa? Gubernur putuskan kau kena serah diri. Dia tak ada pilihan sekarang. Sama ada kau serah dengan elok ataupun kena perang. Sayyidina Husin nak minta balik, dia pun tak bagi dah. Nak pergi kepada Yazid, dia pun tak bagi. Mereka ni punya mangkang. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati sekalian, Sayyidina Husin kata tunggu satu malam aku nak solat, kerana aku suka pada semayang malam ni. Jadi Sayyidina Husin solat malam, doa apa semua. Pagi besok Sayyidina Husin fikir macam nak selesai lah kes ni. Ni adik-beradik Sayyidina Husin yang pergi sekali ni ramai. Anak Sayyidina Ali yang pergi dengan Sayyidina Husin, Al-Abbas. Sayyidina Ali ada nama anak Al-Abbas, anak Sayyidina Ali. Bila anak Sayyidina Ali apa? Adik-beradik Sayyidina Husin lah. Al-Abbas, Abu Bakar, Osman. Ni bukan Abu Bakar, ni anak-anak Sayyidina Ali. Nama Abu Bakar, Osman, Ja'far, Muhammad. Mereka ni semua ada. Anak kepada Husin sendiri, Ali Akbar, bukan Ali Zainal Abidin tu. Anak kepada tadi Muslim bin Aqil tadi. Anak kepada Aqil tu, adik-beradik Ali. Campur-campur semua. Berapa puluh orang? Tak sampai 72 tu campur orang lain sama. Depa kata tak boleh. Depa pergi lawan tentera, satu demi satu mati. Tinggal yang tak mati hanyalah Sayyidina Husin dan adik dia Ali Zainal Abidin bin Ali, yang merupakan dia sakit, dia tak pergi perang. Tinggal Sayyidina Husin seorang. Bila tentera mai keliling dia, tak ada siapa mari depan berani, takut bunuh cucu Nabi pasal mari Syamrun bidhi Jushan tadi ni, yang saya kata tadi ni, hak yang dihasut tadi ni, yang dihasut gubernur tadi ni, dia kata hampa duk tunggu apa? Bunuh dia. Bila kawan ni duk hasut, ini arahan. Mai dengan ramai-ramai, ribu-ribu tuan-tuan. Akhirnya bertempurlah Husain dengan mereka. Dia seorang. Lalu terbunuhlah Sayyidina Husain. Kepalanya dipancung. Sebahagian kata nama yang pancung tu Sinan bin Anas An-Nakhai. Sebahagian kata Syamrun tadi, pancung kepala dia. Cucu Nabi tuan-tuan, mereka pancung. Mereka bawa kepala tu, hak itulah kata versi kata mereka main tendang kepala tu. Tapi wallahualam rasanya tak sampai macam tu lah. Mereka bawa kepala tu pergi kepada Ubaidillah bin Ziyad tadi. Pergi pada Ubaidillah bin Ziyad, gubernur tadi. Dia ada kayu, dia tengok kepala dulu memang macam tu. Bila bunuh dia bawa main kepala. Abu Bakar larang buat itu sunnah orang kafir, dia kata. Bila orang buat pada zaman Abu Bakar, bukan tak bagi, Islam tak buat. Tapi puak-puak ni dia bunuh, dia buat kepala Sayyidina Husain. Dia ambil, dia ada kayu ranting tu, dia jolok mulut Sayyidina Husain. Anas bin Malik tengok, dia kata kecelakaan untuk kau. Aku pernah melihat Rasulullah cium
pipi tu. Cucu dia. Dan Ubaidillah bin Ziyad ni akhirnya dibunuh juga. Dia pun orang bunuh juga. Apa nama, Mukhtar bin Abdullah, pemberontak Al-Mutanabbi itu, yang mengaku jadi Nabi itu, bunuh dia. Tapi yang penting, begitulah peristiwa pembunuhan itu. Oleh kerana pembunuhan itu berlaku pada zaman Yazid, dan ahli-ahli sejarah, tuan-tuan, zaman dulu tak ada WhatsApp. Seperti mana kata Ibnu Salah, kata Ibn Taimiyah, Yazid tak pernah mengarahkan supaya dibunuh Husain. Tapi itulah kejadian dia. Sebab itu Husain dibunuh oleh orang Kufah ikut-ikut dia. Mereka yang menginayai Husain. Tapi oleh kerana Yazid tidak membunuh balik pembunuh Husain, maka ramai orang yang melaknat Yazid. Ahli sunnah, manusia terpecah pada tiga sekurang-kurangnya. Satu golongan dia panggil nawasib. Dia kata memang patut pun Husain kena bunuh, sebab siapa suruh dia pergi lawan. Yang kedua ialah golongan Syiah yang mengkagumi Husain dan kata ini adalah satu, Husain adalah segala-galanya, Husain adalah. Yang ketiga adalah ahli sunnah, dia menyatakan pembunuhan itu satu bala, satu dosa yang besar, dan Husain tidak bermaksud untuk terus menjadi pemberontak. Dia nak balik tetapi dia tak diberi peluang, dan kita sedih dengan peristiwa itu. Tapi tak ada lah sampai nak mencederakan luka badan 10 Asyura. Pasal 10 Asyura tu bunuh tu. Sebab tu ada dua golongan bila 10 Asyura. Satu, golongan Syiah, luka-luka badan, cedera badan. Satu, golongan yang tak suka Husain, yang tu buat majlis bagi makan, minum orang, semua jamu, pesta 10 Asyura. Kita puasa 10 Asyura. Ada hadis yang tak kuat tentang edar makanan, itu tidak sabit. Tetapi kita ahli sunnah puasa pada hari Asyura, tidaklah juga mencedera badan, tidaklah juga mengedarkan makanan kegembiraan di atas kematian Husain. Kita sedih atas peristiwa itu. Dan kita, Yazid telah dikutuk sepanjang zaman kerana kematian Husain, walaupun secara sejarah yang betulnya dengan, bukan melalui riwayat Syiah, dia pun tak tahu kisah di sempadan tu. Of course lah dia tak mau orang lawan kerajaan dia. Dia memang melaknat, mengutuk Abdullah bin Ziyad. Setelah peristiwa tu sampai kepada dia, dia marah, dia bayar punya banyak pada keluarga Husain, duit, tapi dia tak bunuh Abdullah bin Ziyad. Itu menyebabkan dia dikutuk oleh ramai orang dalam sepanjang sejarah. Walaupun dia mengutuk Abdullah bin Ziyad, hantar balik keluarga Husain dengan penuh penghormatan, mohon kemaafan lah seolah-olahnya, bagi balik allowance kehidupan pada mereka. Tapi orang kata, kenapa dia tak bunuh pembunuh Husain yang terlibat? Wallahu ta'ala alam. Sebab itu maka kalau kita baca sejarah, tidaklah seperti mana yang sebahagian gambarkan. Sejarah ni sedih, tuan. Tidak ada siapa yang suka dengan peristiwa itu. Masya Allah, penjelasan yang panjang. Penjelasan tentang isu ini, boleh katakan first time bila saya tengok kuliah Sahibus Samaha waktu saya umur 15 tahun, waktu saya masih tak ambil PMR lagi, berkaitan tajuk ni, iaitu berkaitan tajuk pertelingkahan antara sahabat, yang mana daripada peristiwa Jamal dan lain-lain. Maksudnya peristiwa ini adalah peristiwa yang menyedihkan umat Islam. Kita tidak bergembira di atas perkara ini. Seperti mana disebutkan tadi, soalan yang seterusnya akan ditanya berkaitan dengan isu yang disebutkan tadi, iaitu berkaitan bila sebut bulan Muharram, ada golongan yang mana agak menyambutnya dengan versi yang berbeza. Sama juga macam kita. Apa mauqif kita ataupun bagaimana kedudukan kita ahli sunnah tentang Sayyidina Husain? Kita ahli sunnah, kita mencintai Sayyidina Husain. Demikian juga Syiah.
Tetapi yang membezakan kita, Syiah mereka ghulu dalam memuja Sayyidina Husain. Sebab itu kalau kita tengok dalam muzakarah jawatankuasa fatwa di sebuah negeri ataupun setengah negeri dalam negara kita, ketika mereka menyebutkan antara sebab Syiah sesat, Syiah mengatakan menziarahi kubur Husain masuk syurga. Sedangkan di sisi kita ahli sunnah, wa yustahabbu lirijal, dianjurkan untuk orang lelaki ziaratul kubur, menziarahi kubur. Kita ahli sunnah disunnahkan untuk menziarahi kubur. Tetapi di sisi Syiah masuk syurga terus bagi siapa yang mana menziarahi kubur Husain. Jadi persoalan yang kita ingin tanyakan, bagaimana kita nak berbeza dengan Syiah dalam mencintai Husain ini? Seperti mana kita lihat, jika kita pergi ke kubur para sahabat, kita mendoakan orang yang mana di dalam kubur supaya diampunkan Allah. Istaghfiru li akhikum, iaitu mintalah ampun, beristighfarlah kepada saudara kamu dalam kubur. Kita dianjurkan untuk mendoakan orang yang berada di dalam kubur. Bagaimana pula pandangan berkaitan, mungkin ada setengah pihak yang mana bila pergi ke kubur Sayyidina Husain, mereka menyebut madad ya Husain, ataupun mereka kata labbaik ya Husain. Jadi bagaimana kedudukan status orang yang menyebutkan perkara ini? Dan bagaimana pula kedudukan jika seseorang itu dia pergi ke kubur pada para wali, menyebutkan perkara yang hampir sama, cuma nama pula diubah. Jadi adakah ada persamaan di antara orang yang pergi ke kubur Sayyidina Husain menyebutkan madad ya Husain, dan juga pergi ke kubur wali yang lain menyebutkan nama wali yang berbeza? Mohon pencerahan daripada sahibus samahah. Terima kasih. Tuan-tuan, ringkas saya nak jawab benda ni. Adalah ganjil bagi sesiapa yang mengeluarkan fatwa sesatnya Syiah kerana duk panggil Sayyidina Husain, tapi dalam masa yang sama dia pun pergi panggil wali yang lain. Ya Nazim Haqqani ke, wali kat Pulau Besar ke, wali apa-apa sekarang ni pakat duk pi buat upacara di kubur, duk panggil wali ya ni madad ya fulan, madad ya fulan. Kalau nak dibandingkan antara tok guru tarikat depa yang depa panggil dengan Sayyidina Husain, siapa yang lebih dekat dengan Nabi? Siapa lebih dekat? Sayyidina Husain lebih dekat dengan Nabi. Sebab itu ada satu buku seorang apa nama At-Tijani, dia tulis satu buku yang dulu ramai orang baca dan terpengaruh dengan Syiah. Tajuk dia Summah Tadait. Dalam buku tu dia kata, kalau orang sunnah, dia kata sunni, boleh doa kepada kubur Abdul Qadir Jilani, minta pertolongan Abdul Qadir Jilani, padahal dia keturunan yang keberapa Nabi. Kenapa kami salah kalau panggil ya Husain? Tuan-tuan pergi tengok di Mekah kan, tuan-tuan jumpa di tambah bulan Asyura ni, tuan-tuan tengok di Iran, di Iraq, semua ya Husain, ya Husain, ya Husain. Tak ada ya Allah. Tuan-tuan pergi ke Iran, tuan-tuan pun tengok di dinding-dindingnya ya Husain, ya Husain. Atas alasan kita jauh dengan Allah Ta'ala, kita kena doa pada Husain, Husain yang doa pada Allah. Ini ni tarekat Naqsyabandi ni, dia kata siapa yang doa terus pada Allah adalah tak sah jika tidak melalui wali. Wali hak dia kata tu, hak dia pergi kata betul tarekat tu, wali tu tok syekh tarekat dia saja. Syiah panggil Husain, Husain lagi dekat. Kalau hampa boleh panggil, Syiah boleh panggil Husain. Ini sebenarnya jarum halus untuk bawa masuk ajaran Syiah. Okey, saya buat satu contoh lagi. Kalau panggil Husain, Husain dekat dengan Nabi, cucu Nabi, dekat dengan Allah. Tuan-tuan, Nabi Isa dekat tak dengan Allah? Tuan tanya, dekat tak dengan Allah? Dekat tak? Orang putih panggil, oh Jesus, boleh ya? Oh Jesus, help me. Wahai Jesus, tolong aku. Boleh ya? Dia pun tahu bukan Nabi Isa akan tolong Allah juga, tapi perantaraan Nabi. Semua benda ni ke arah menyatukan semua agama menjadi satu. Ni hak kita tengok duk kempen duk buat ni. Tapi duka cita buh nama
Abu Hasan Sy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Baca maqalah Islamin Abu Hasan Sy'ari pun dia tentang benda ni. Apa saja dia buat, bubuh atas nama Abu Hasan Sy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Padahal itu soal perbahasan ilmu kalam. Yang kamu pergi panggil kubur wali, kubur apa, Syiah sesat. Sepasal duk pergi tawah kubur Husin. Hampa pergi tawah macam-macam kubur duk ada ni. Dia Syiah sesatkan Syiah, dia lupa diri dia. Ataupun sebenarnya dia nak endorse. Macam saya sebut lah, dulu Arkam tu dia haramkan kerana kata duk jumpa Nabi. Ni tarekat hak mereka benarkan ni, dia tiap-tiap malam jumpa Nabi. Ada satu mufti negeri Afrika mana ke, dia bubuh dalam satu grup, saya ada dalam tu, tentang Naqsyabandi ni. Saya sebut Afrika tu tuan-tuan faham. Dia kata bahawasanya salah satu dalilnya yang menunjukkan siapa yang tak doa melalui wali, doa pada Allah tu salah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri kurnia. Itu maksudnya kena doa melalui wali. Jauh sangat. Artinya selama ni kita duk sebut Rabbana atina, salah. Semua doa Quran kita doa kena kita direct dengan Allah, salah. Kena sebut wali tu. Wali tu Tok Syekh tarekat je apa. Depa ni dengan hak Syiah ni, kalau tak adik-beradik pun teruk depa lagi. Dan ini yang sedang berlaku. Dan saya akan buat ceramah khas nanti macam mana khurafat ni menghasilkan wang. Ni panjang lah, tapi saya nak sebut. Sebab tu tuan-tuan tengok, saya baiklah dengan Iran ni pun, kedutaan ni pun, tapi saya sebutlah kritikan saya. Shah Iran tak ada siapa sokong Syairan, zalim Saya pergi rumah Syairan tu, dia bertinggal saki-baki ni apa, pinggan, dulang, cawan dia pun emas, kemewahan dia. Khomeini jatuhkan dia, Khomeini zuhud, rumah dia pun kecil. Yang tu kita selut lah. Tapi bila Khomeini mati, emas semua bertas bumbung bumbung kubah pekat kutip habis. Harta rakyat juga tu. Sebab tu agama ni dia larang kita gulu, melampau. Wallahu a'lam. Lagi soalan. Kita pergi pula kepada soalan kita yang terakhir, sebab dah 9.30 dah. Soalan yang terakhir adalah berkaitan perkara masalah yang selalu menimpa dalam masyarakat kita, iaitu berkaitan penyakit was-was. Ada sebahagian yang mana dalam masyarakat kita mungkin terlalu lama bila mana berada dalam toilet, mungkin mengambil wuduk dan mandi junub dalam keadaan yang lama. Penyakit was-was yang dideritanya sangat lama sehingga akan menyebabkan kehidupannya berubah. Jadi bagaimana cara untuk menyelesaikan ataupun untuk membasmi penyakit ini daripada ada dalam diri kita? Mohon pencerahan daripada Sahibus Samahah. Tuan-tuan pernah tengok orang was-was Ibn Qayyim tulis kitab Cercaan Zamul Muwahhisin, cercaan bagi orang yang was-was. Iqasatul Lahfan dia tulis kitab. Ibnu Jauzi tulis Talbisul Iblis. Semua bahas pasal orang was-was. Ulama-ulama mazhab, fuqaha, hatta Imam An-Nawawi yang selain sebut tentang masalah orang was-was. Tuan-tuan pernah tengok kan? Hak takbir 3-4 kali tu tak saya kata lah kan. Dia duduk kira tak masuk gear. Lebih dahsyat ni, hak ambil wuduk sampai lencun, duduk rasa tak sah lagi. Itu ada lagi yang teruk. Bila dia kencing,
dia rasa dia basuh sampai lencun pun duk rasa macam duk ada lagi najis. Kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah, was-was daripada syaitan. Sebab tu kita fa waswasa ilaihi syaitan, wahwa syaitan, sehingga dia was-waskan orang. Dia kata sehingga mereka rasa tak padan lagi dengan hak Nabi tunjuk tu, tak sah lagi yang Nabi buat, nak kena ulang-ulang. Wuduk sekali dah basah dah tak boleh, sekali dia fikir mungkin tak kena kot bawah lipat ni tadi, mungkin dia duk kacau syaitan, sehingga kita letih nak beribadat. Sebab itu sebahagian fuqaha apabila mereka mengulas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahawa Nabi SAW apabila kencing nadaha farjahu bil ma', dia renjis kemaluannya tu dengan air. Kata sebahagian fuqaha kerana nak buang was-was. Kau tidak dia fikir ni ayat kencing ke ayat apa ni tadi? Dia tahu tadi aku renjih, mungkin ayat renjihan. Sebahagian ni sebutlah orang lelaki, dia lepas kencing dia kata nak kena urut kemaluannya sehingga semua air dalam tu keluar. Yalah kalau memang jenis air keluar nampak lain lah. Jadi kalau lagi tak keluar, dia tak boleh keluar bilik air. Kata Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, tak disuruh pun urut tu. Kalau kencing tu tak keluar, dia duduk dalam tubuh dia, tapi kita ada lah. Kemudian kalau dia dah ambil sah, kemudian dia mai ragu-ragu tak kira. Al-yaqin la yazuru bisyak, yakin tak hilang dengan syak. Dia panggil yakin dah ambil wuduk tak boleh hilang dengan syak. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lalu kita baca, la yansarif hatta yasma'u sautan au yajida riha. Jangan dia bila dia rasa buang angin tu, jangan Nabi kata berhenti sembahyang melainkan setelah dengar bunyi. Bunyi kira kuat nak. Ataupun dapati bau. Tambah pakai mask macam ni tak bau kan. Maksudnya lagi kau tak confirm, tak payah keluar lah. Kau tidak rasa rasa macam buang angin, buang tak tahu tadi, rasa macam terkeluar air kencing, keluar, terus solat, buang was-was. Lepas tu lepas kita habis sembahyang dah, jalan-jalan balik rumah, tengok-tengok ada air kencing, kemungkinan masa dalam perjalanan. Wahwa ni penyakit syaitan. Mudah-mudahan kita elak hal tu. Saya tengok ni ada petas ni apa ni? Saya baca ni macam ni kertas apa ni? Nama saya baca no? Seorang yang melakukan solat tahajud sempat satu rakaat mendapat rokok yang pertama. Semasa rokok pertama kedengaran azan subuh, adakah dihitung ataupun harus diteruskan sehingga selesai solat tahajud? Pertama, solat tahajud adalah sunat. Apabila dia niat, sebahagian fuqaha menyebut hal ni macam dengan solat fardu. Apabila dia telah dapat satu rakaat dia masuk, apabila telah azan dia sempurnakan maksud dia sebanyak 2 rakaat. Sebahagian mereka kata dia jadikan hanya 1 rakaat seperti witir untuk dia tamat witir. Wallahu ta'ala alam, kerana dia telah berniat tahajud, dia dapat 1 rakaat, dia sempurnakan menjadi 2 rakaat, sempurna tahajud dia, pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di atas niat dia. Wallahu a'lam. Bolehkah qada puasa Ramadan digabungkan dengan puasa Ashura? Puasa Ashura ialah puasa sunat.
Puasa Ramadan ialah puasa wajib. Dia mungkin maksud qada puasa lah. Ada di kalangan fuqaha yang menyebut, termasuklah mazhab Syafi'i, yang menyebut boleh digabungkan. Wallahu ta'ala alam. Kalau kita lihat sama ada di sudut sah puasa. Kalau dia niat sebagai puasa Ramadan qada, sama ada dia dapat puasa, isu dia dapat pahala qada Ramadan sahajakah ataupun dia dapat pahala Ramadan dan Ashura. Yang tu dia tanya. Di sudut sah puasa, cukup syarat puasa sah. Apabila bertembung antara wajib dengan sunat itu, dihitung puasa wajib, kerana Ramadan tu wajib. Soalan dia, dapat tak pahala macam dua-dua, seolah-olah qada pun dapat, Ashura pun dapat. Wallahu ta'ala alam. Tidak ada contoh daripada Nabi SAW dalam hal ini, melainkan beberapa isu yang lain yang dibangkitkan oleh para ulama untuk dikiaskan. Sebahagiannya ialah apabila satu orang tu masuk dalam masjid, katakanlah dia semayang subuh 2 rakaat, mewakili atau mencukupi untuk dia tidak menunaikan salat tahiyatul masjid. Tapi itu adalah isu yang berbeza, penghormatan kepada masjid. Maka dengan itu sebahagian para ulama menyatakan tak digabungkan antara dua ni. Saya sendiri kalau tanya, manalah sama satu orang yang dia puasa qada Ramadan pada hari lain, dia puasa sunat Ashura, dia 2 hari dia puasa, tentu pahala dia tak sama. Dan andaian kemungkinan dia dapat pahala Ashura itu andaian. Lebih baiklah dia niat Ashura supaya dia dapat pahala Ashura, dan dia puasa juga Ramadan ganti sebagai dia dapat pahala ganti. Kerana itu hanya andaian, dan yang asalnya ialah dia hendaklah menunaikan qada, dan kemudian hendaklah dia juga dia boleh juga untuk menunaikan Ashura. Fiqh ni, isu ni dibincangkan panjang oleh para ulama sejak dahulu tentang soal menggabungkan ini. Saya antara yang daripada dulu berpendapat tidak digabungkan. Tak digabungkan. Siapa nak qada, dia qada. Dia nak Ashura, dia Ashura. Tapi adakah dia dapat pahala kerana dia memilih hari 10 itu untuk qada? Seperti mana satu orang nak qada Ramadan, dia pilih hari Isnin. Wallahu ta'ala alam. Urusan di sisi Allah, mudah-mudahan dia dapat pahala kerana pilih hari Isnin. Tapi taklah sama antara orang yang qada puasa dan puasa sunat Isnin juga. Adakah dia dapat pahala kerana dia qada pada hari Ashura? Wallahu a'lam. Mungkin dia dapat pahala kerana memilih hari Ashura. Tapi adakah sama antara dia dengan orang yang memang puasa semata-mata Ashura? Tentulah tak sama di sisi Allah. Hatta dari segi perbuatan pun tak sama. Maka da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Maka memisahkan itu adalah lebih ihtiyat, lebih asal daripada segi nas. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian 3 soalan sekaligus yang mana dijawab oleh sahibus samahah. Soalan berkaitan qada puasa sunnah dengan puasa qada, digabungkan antara puasa sunnah dan qada, dan juga berkaitan penyakit waswas dalam kehidupan, terutamanya dalam ibadah. Soalan berkaitan waswas ni selalu ditanya hari-hari kerana ia berkaitan ibadah kita. Bahkan Ibn Hajar Al-Haytami menyebutkan apa sebab waswas ni, ada 2 atau 3. Salah satunya adalah disebabkan kekurangan ilmu, yang kedua disebabkan gangguan syaitan, dan yang ketiga disebabkan gangguan pada mental, iaitu ada penyakit yang mana disebutkan sebagai OCD pada mental. Sebab itu perkara ini penting. Soalan-soalan berkaitan was-was sebenarnya ramai yang menghadapi, tetapi malu nak tanya, sehingga kan ada yang create fake account semata-mata nak bertanya berkaitan soalan berkaitan hukum hakam ini, iaitu berkaitan was-was. Soal orang yang mana berada di dalam toilet terlalu lama, sejam, 2 jam, itu bukan perkara baru. Bahkan ada profesor daripada UPSI yang mana dalam bidang psikologi, beliau menyebutkan ada pesakit dia duduk dalam toilet, mungkin kita terkejut dengar,
waktu cuti Sabtu Ahad ada yang mana 10 jam terus, kita dengar terkejut. Tapi benda tu realiti, benda tu benda yang betul dan terjadi. Sebab tu ini merupakan perkara yang mana terjadi dalam masyarakat kita. Agama ini memudahkan. Kalau kita rasa susah nak mengikuti satu pandangan itu, kita diberi kelonggaran untuk mengikut pandangan-pandangan yang lain. Sebab itu terutamanya was-was ni ia bermula daripada taharah, bab taharah, kemudian dia datang dalam bab solat, bab takbir, baca Fatihah, last kali dia akan pergi kepada isu akidah, sehingga kan kita was-was tentang siapa yang menciptakan Tuhan dan lain-lain. Sebab itu juga fuqaha juga menyebutkan seperti contohnya dalam was-was baca Fatihah. Para fuqaha Syafi'iyah seperti disebutkan juga dalam I'anatul Talibin, kalau kita rasa susah sangat bab Fatihah ni, dibenarkan oleh fuqaha Syafi'iyah untuk kita mengikut pandangan mazhab yang lain. Kalau kita rasa sangat sukar, terlalu was-was sangat, was-was itu seperti kal-qalqiyati 'adah, seperti benda tu dah masuk meresap dalam jiwa kita dan kita susah nak berubah, dibenarkan dengan syarat tertentu untuk mengikut mazhab-mazhab yang lain. Sebab itu kemudahan yang mana diletakkan di dalam agama kita. Alhamdulillah, kita telah selesai untuk sesi soal jawab pada kali ini. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada sahibus samahah Profesor Datuk Arif Perkasa, Dr. Muhammad Asir Zainal Abidin, dan jazakumullah khairan katsira diucapkan kepada pihak masjid yang mana sudi melayan kami sebagai tetamu. Insya-Allah kita bertemu pada pertemuan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.